Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan semua balik kitab kita ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Mengkaji bukan untuk merendahkan tapi demi kebenaran dan keyakinan. Ustaz Dzul Khairi Mamakno. Kita masuk kisah keempat, ada kisah keempat. Adakah umat Islam berpuasa ketika perang Badar? Adakah umat Islam berpuasa ketika perang Badar? Kisah keempat. Pendahuluannya, puasa adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan iman dan sabar dalam diri seorang. Nak tingkatkan iman, nak tingkatkan sabar, kita kena puasa lah. Kesan dan natijah daripada puasa dilihat dalam bulan Ramadan. Khususnya apabila kita mendapati umat Islam kebanyakannya menghabiskan masa dengan melakukan amal ibadah, mendekati masjid, memperbanyakkan zikrullah dan memuhasabah diri ya. Sebagai ulama memahami pengertian sabar dalam ayat dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Nasta'inu bis sabri was salah tu dah. Sebagai puasa, sabar-sabar tu puasa dah. Ini kerana puasa menuntut kesabaran yang sangat tinggi, apatah lagi puasa sunat. Selain puasa ialah satu rahsia antara hamba dengan Khalik. Kita nak taubat, kalau kita nak minta hajat, doa, kalau nak sembahyang hajat, molek kita puasa. Bahkan kita solat istisqa, minta minta ujian apa, kita molek puasa dah 3 hari ke. Itulah. Antara perkara yang sering disentuh oleh sebahagian asatizah, ustaz-ustaz ni, ketika menyampaikan ceramah atau tazkirah di bulan Ramadan, ialah mereka mengaitkan kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar tersebut, bersejarah tersebut, dengan ibadah puasa. Meskipun umat Islam berlapar dan mereka berjaya mengalahkan pihak musuh yang kekenyangan berkat ibadah puasa. Terlebih dahulu mestilah diketahui bahawa perang Badar dan syariat berpuasa dalam Ramadan berlaku pada tahun kedua Hijrah. Jadi perang Badar, puasa pun, syariat puasa pun 2 Hijrah berlaku sama-sama dah. Berikut ialah antara petikan tulisan dicatatkan oleh mantan bekas penolong profesor di UNAM. Bekas penolong profesor dah, bukan cara-cara orang dah. Dia katakan apa? Ketahanan badan yang diperolehi melalui latihan berlapar dalam puasa juga menghasilkan ketahanan mental dan ketahanan rohani yang tinggi. Melalui puasa dapatlah kita fahami bahawa seorang menjadi kuat dan boleh bekerja bukanlah kerana makan saja, tetapi kerana keyakinan dan keimanan pada Allah SWT menjadi nadi penggerak kepadanya. Ini terbukti dalam sejarah peperangan Badar yang berlaku dalam Ramadan, ketika pertama kali orang Islam diwajibkan berpuasa. Kekuatan seorang sahabat boleh bertambah menjadi kepada tenaga kekuatan 20 orang hanya kerana keimanan yang jitu kepada Allah SWT. Walaupun mereka sedang berpuasa, mereka mampu mengalahkan musuh walaupun jumlah mereka hanyalah sedikit. Sabah.government.my soalan artikel puasa berkekuatan dalam mana? Ini internet lah. Okay, beliau secara jelas menyatakan Islam ketika itu berpuasa dan berjaya memenangi peperangan Badar. Sambil-sambil puasa perang menang perang Badar. Malah ketika membincangkan tentang hukum berpuasa, berbuka puasa bagi atlet-atlet sukan-sukan, ahli-ahli sukan lah. Negara yang akan bertanding di satu kejohanan sukan di luar negara, mereka diwajibkan puasa dengan hujah. Sahabat Nabi yang berperang pun berpuasa, apalagi kita yang sekadar bersukan saja dah. Gitulah hujahnya. Dalam buku ini bukanlah ingin membincangkan hukum berbuka puasa bagi atlet, bagi ahli sukan tu, kerana itu adalah tugas ulama dan mufti. Fatwa semasa ikut mufti lah fatwa dia lah. Ironinya penulisan ini, tapi hujah yang nak bincang ni, hujah dipakai tu dah. Cerita perang Badar tu, puasa, sahabat puasa. Ironinya penulisan ini tampil untuk membincangkan sejauh manakah kebenaran dakwaan umat Islam berpuasa ketika perang Badar tu lah. Tujuan penulisan ini tulis atas 3 faktor. Pertama, supaya fakta tentang suatu perkara dilapikkan dengan fakta yang sahih, bukannya dakwaan semata-mata. Kita nak biasakan masyarakat awam ni, ustaz kau awam, ustaz masuk ustaz awam je kau ustaz ni, kecuali dah tahap kata mufti kata lah. Kalau bawa ustaz biasa masih awam, jadi dia kena biasakan diri dengan fakta sahih. Walaupun benda tu menarik, kalau belum tentu sahih, tidak kita sebar-sebarkan. Yang kedua, supaya Islam dikelihatan sebagai agama anutan yang relevan dan tidak menyusahkan umatnya. Yang ketiga, supaya kita dapat beramal dengan sunnah yang sahih, bukan sunnah yang tak pasti. Nak cara pakai sunnah begini lah, cara begini, benda tak pasti, beri ijazah. Tak mahulah, kita nak yang sahih dah.
Secara asalnya terdapat dua perkara yang perlu ditekuni terlebih dahulu, iaitu pertama, mengapakah dikatakan umat Islam berpuasa dalam perang Badar sedangkan sebahagian mereka tidak berpuasa ketika musafir? Pergi kena puasa, musafir tak kena puasa. Padahal pergi sebahagian musafir dah pelik lah nah. Yang kedua, benarkah puasa akan dapat meningkatkan stamina jasmani atau fizikal luaran untuk berperang? Betul ke? Ada kajian ke? Nah, betul ke? Nah. Kalau tak puasa semakin kuat nah fizikal nah. Okey, seterusnya, hadis-hadis galakkan berpuasa ketika berperang. Terdapat beberapa hadis yang dikenal pasti memperihalkan kelebihan berpuasa dalam perang ni. Pertama, menjauhkan orang daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merekakan bahawa Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah SWT fi sabilillah, maka akan dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 perjalanan. Itu fadilah lebih puasa ketika pergi jalan Allah. Bukan musafir ni, ketika pergi dah. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Al-Jihad was-Siyar bab Al-Fadlul Shaum fi sabilillah nombor 2840. Muslim kitab As-Shaum bab Siyam fi sabilillah liman yutiqu bila darar wala tafid haq nombor 1103. Sunan An-Nasai kitab As-Siyam bab sawab man sama yauman fi sabilillah. Musannaf Abdul Razak As-San'ani kitab Al-Jihad bab Siyam fil Ghazw nombor 9748. Banyaklah sumber-sumber dah. Bukhari pada kuatlah hadis ni. Yang kedua, menjauhkan daripada neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Hadis lain pula dah. Daripada Abi Umamah daripada Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah SWT fi sabilillah akan dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 100 tahun perjalanan dengan kecepatan kuda yang laju dan kuat. Atau tambah lafaznya. Musannaf Abdul Razak As-San'ani kitab Jihad bab As-Siyam fil Ghazwi nombor 9746 9747. Ni kuat sikitlah, kuat lagi atas tu dah 70 tahun perjalanannya. Okey, pendapat ulama tentang hadis ini. Terdapat khilaf ulama dalam memahami pengertian fi sabilillah. Menurut Ibnu Jauzi, kenyataan itu merujuk kepada peperangan. Fi sabilillah ulama-ulama mutaqaddimin dulu masuk perang sajalah dah. Menurut Ibnu Jauzi, kenyataan itu merujuk kepada peperangan. Nama Al-Qurtubi tidak bersetuju dah. Sebaliknya mentafsirkan sebagai sesiapa yang berpuasa untuk mendapat keridhaan Allah SWT itu fi sabilillah dah. Luahlah masuk Qurtubi ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani 852 Hijrah pula lebih cenderung untuk menyatakan kenyataan dalam hadis tersebut lebih bersifat umum. Namun lebih berat kepada perang fi sabilillah tu maksud perang dah. Lebih berat. Fathul Bari jilid 6 muka 98. Ibnu Daqiq Al-Id berkata fi sabilillah biasanya adalah jihad. Ini bermaksud fadilatnya terhimpun dalam dua amalan, iaitu puasa dan jihad. Puasa campur jihad, bukan puasa saja, puasa campur jihad lah. Kemungkinan jihad itu bermakna ketaatan yang kepada Allah SWT dalam apa bentuk sekalipun. Ada kemungkinan lah. Namun pandangan pertama yang mengatakan jihad perang itu lebih tepatlah. Ihkam Al-Ahkam bab Fadlus Siyam wa ghairuhu nombor 204. Syekh Abdul Karim Abdullah Al-Khudair, pensyarah Jabatan Sunnah dalam kuliah Usuluddin Universiti Al-Imam Muhammad bin Saud Arab Saudi lah. Berpandangan maksud fi sabilillah lebih tepat untuk ditafsirkan sebagai ikhlas dalam mencari keridhaan Allah SWT. Bukan fi sabilillah tu perang tapi ikhlas. stbar.islamw.net fatwa 39915. Dalil menunjukkan berbuka puasa diutamakan. Ada tu dalil puasa, dalil galakkan puasa ketika berperang. Ada dalil menunjukkan berbuka puasa diutamakan. Ada dalil lain pula. Dalil pertama, Sa'id bin Al-Musayyib ditanya tentang berpuasa ketika safar, ketika perjalanan. Beliau memperihalkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami berperang sebanyak 2 kali bersama Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Perang Badar dan perang Fathu Mekah. Kami tidak berpuasa pada keduanya. Tak puasa pada sini. Tadi kata puasa, tak puasa ni. Jami' At-Tirmizi kitab As-Shaum bab ma ja'a fil rukhsah lil muharib wal iftar nombor 714. Meskipun hadis ini dihukum dhaif oleh ulama, tapi dhaif disebabkan ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Ada seorang perawi nama Ibnu Lahiyah lah. Namun yang menariknya, At-Tirmizi meletakkan hadis ini di bawah topik rukhsah keringanan bagi orang berperang untuk berbuka puasa ringan. Ada rukhsah orang perang untuk buka puasa ni. Abdullah bin Lahiyah bermasalah dan kritik oleh beberapa ulama termasuk oleh Abdurrahman bin Mahdi. Disebabkan kitab tulisan beliau telah pun terbakar, sejak daripada itu periwayatan beliau mulai diragawi oleh sebahagian ulama. Namun secara asalnya beliau seorang yang soleh dan disanjung. Itulah dia.
Tapi kalau lepas hilang tu nak pertikaian itu ingat mana lah. Bagi orang berperang, Al-Mubarakfuri 1353 Hijrah wafat, menyatakan sebab keringanan diberi ke atas dua alasan. Sama ada kerana safar, musafir, atau untuk menguatkan diri bagi menghadapi musuh. Tuhfatul Ahwazi jilid 3 muka 1 berapa. Jadi safar pun molek buka puasa. Kalau tengok sini, nak pergi perang pun molek buka puasa dah. Syarah Tirmizi dah, Tuhfatul Ahwazi dah, Al-Oleh Mubarakfuri. Dalil kedua, Ibn Abbas melaporkan bahawa Rasulullah SAW berperang Fathul Mekah, buka Mekah lah, Tawai Mekah tu, pada bulan Ramadan. Az-Zuhri berkata, saya mendengar Sa'id bin Musayyab mengatakan perkara yang sama. Ibn Abbas berkata gitu, Sa'id bin Musayyab berkata gitu dah. Ubaidullah bin Abdullah melaporkan bahawa Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW berpuasa sehingga baginda SAW sampai di sebuah parit, iaitu mata air antara Qudayd dan Usfan. Baginda SAW dan para sahabat berbuka puasa situ. Mereka tetap makan, tidak puasa sehinggalah bulan tersebut berakhir. Pakar tak puasa sampai habis bulan Ramadan. Pergi punya pasal ni. Ini masa Fathul Mekah. Dekat-dekat wafat Nabi lah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Maghazi, kitab pergi ada. Bab Ghazwah Al-Fath fi Ramadan, bab pergi ketika Fathul Mekah lah, ketika Ramadan bulan Ramadan. Nombor 4275 status hadis sahih lah di Bukhari. Ibn Abbas melaporkan sungguhnya Nabi Muhammad SAW keluar dari Madinah bersama 10,000 orang. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah lebih. Fathul Mekah ni. Nabi Muhammad SAW bergerak ke Mekah dalam keadaan berpuasa. Begitu juga keadaan sahabat-sahabat lain. Sehingga mereka sampai di sebuah parit, iaitu nama mata air antara Usfan dan Qudayd. Ini tapak ke mata air itu, Usfan dan Qudayd itu berarti itu. Baginda SAW dan para sahabat berbuka puasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Maghazi, bab Ghazwah Al-Fath fi Ramadan, nombor 4276, status hadis sahih. Hadis ini juga dibincangkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Shaum pada bab apabila berpuasa beberapa hari dalam Ramadan, kemudian bermusafir. Apabila berpuasa beberapa hari dalam Ramadan kemudian bermusafir itu boleh kau buka ataupun puasa dulu. Al-Bukhari juga ada merekod riwayat Ibn Abbas yang menunjukkan Rasulullah SAW sengaja minum air di hadapan orang ramai, orang yang berpuasa, untuk mengajak mereka berbuka puasa juga. Itu cara Nabi tu. Dia buka minum depan orang ramai supaya orang lain pakat perhati, pakat buka puasa belakang. Dalam kenyataan lain, Az-Zuhri ada melaporkan tiada siapa pun yang berpuasa dalam baki Ramadan itu dah. Semua tak buka puasa belakang, tak puasa belakang. Sekih Nabi tak puasa jugalah. Rujuk Musannaf Abdul Razak, kitab Maghazi, bab Waqa'ah Al-Khaybar, nombor 9801. Okey, malah Al-Bukhari meletakkan hadis yang menyatakan Rasulullah SAW sengaja minum di hadapan ramai orang, di hadapan ramai, dalam bab siapa yang berpuasa dalam safar untuk ditunjuk kepada orang. Buka puasa boleh tunjuk ke orang lah. Tak payah menusuk makan depan orang ramai lah. Bab ke-38 dalam kitab As-Shaum. Selain itu terdapat riwayat menunjukkan Rasulullah SAW menggelarkan orang yang tetap berpuasa sebagai mereka pelaku maksiat. Puasa ke Nabi buka puasa, dia tak buka puasa, tak puasa lagi, boleh dosa, pelaku maksiat ni. Namun pernyataan Nabi Muhammad SAW ini mengundang perbahasan yang lebih terperinci lah dalam kalangan muhaddis, bincang panjang lah. Tepatnya masuk pelaku maksiat adalah kerana mereka menyusahkan diri untuk terus berpuasa dalam keadaan yang sangat-sangat panas sehingga memberikan mudarat pada tubuh badan mereka. Jadi mereka ni puasa dalam keadaan begitu, buat maksiat, buat dosa dah. Zakhirah Al-Quba fi Syarah Al-Mujtaba, jilid 1 muka 170. Abdul Razak melaporkan daripada Ubaid bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, hari ini adalah hari perang, berbukalah puasa. Ni hari perang pakat kena buka puasa, Nabi suruh. Rujuk Musannaf kitab Al-Jihad, bab Siyam fi Ghazw, nombor 9761. Tambahan, kitab hadis yang lain seperti Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Nasai turut merekodkan hadis ini. Imam Malik sebagai contoh meletakkan 3 buah hadis yang menunjukkan umat Islam berbuka puasa ketika Fathul Mekah, ketika pembukaan kota Mekah. Jadi semuanya 3 hadis tunjuknya semua pakat buka puasa belaka. Kitab Siyam, bab ma ja'a fi Siyam fi Safar. Hadis-hadis berkenaan juga boleh terujuk dalam Sahih Muslim. Kitab Siyam, bab keharusan berpuasa dan berbuka puasa dalam Ramadan bagi orang bermusafir bukan kerana maksiat. Itu kitab Sahih Muslim. Dan begitu juga dalam Sunan Nasai, kitab Siyam, bab zikri ismul rajul, nombor 2202. Dalil ketiga dah, kata molek buka puasa ketika musafir, ketika pergi.
Dari ketika Qaza'an melaporkan bahawa dia bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ketika beliau sedang dikerumuni oleh orang ramai lah. Ketika orang sudah mula beredar, saya bertanya kepada beliau, sesungguhnya saya tidak mahu bertanyakan Tuhan tentang apa yang telah ditanyakan oleh orang lain. Saya ingin bertanyakan hukum berpuasa bagi orang yang menyawab safar, yang orang musafir. Beliau radhiyallahu menjawab, kami pernah safar musafir bersama Rasulullah SAW menuju Mekah dalam keadaan berpuasa. Kami tiba di satu tempat lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jarak antara kamu dengan musuh semakin dekat. Berbukalah, puasa akan menjadikan kamu lebih kuat, dan ia merupakan keringanan rukhsah. Ada di antara kami tetap berpuasa dan ada yang berbuka puasa. Kemudian kami tiba di satu tempat lain, baginda SAW bersabda, sungguhnya esok kamu akan bertemu dengan musuh. Dan berbukalah, puasa akan menjadikan kamu lebih kuat. Berbukalah, ia merupakan satu ketetapan azimah lah. Nabi paksa dah. Kami pun berbuka. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata lagi, saya melihat kami masih berpuasa setelah peristiwa itu pada waktu safar lah. Peristiwa itu tak puasa lah. Peristiwa lain itu nampak puasa juga ketika musafir. Hadis riwayat oleh Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Siyam bab ajrul muftir fi safar idza tawalla al-amal. Nombor 1110, Sunan Abu Daud Kitab Siyam bab as-sawm fi safar, nombor 243, status hadis sahih. Al-Allamah Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi menerangkan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa berpuasa puasa ketika berhadapan dengan musuh sangat-sangat diutamakan. Malah menurut beliau, jika benar akan berlaku pertumbungan dengan musuh, maka berbuka puasa adalah menjadi ketetapan azimah, wajib berbuka puasa dah mengikut Syamsul Azim Al-Abadi lah. Sya'al Ba'du Syarah Sunan Abu Daud jilid 4 muka 43. Okay, dalil ke-40 dah. Abu Darda radhiyallahu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebahagian safar musafir lah, pada waktu yang panas, sehingga orang meletakkan tangannya di atas kepala kerana terlalu panas. Tutup nak tangan dia panas doa. Dan tiada siapa di kalangan kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu saja. Dua orang yang puasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Kitab As-Sham nombor 1945, Muslim Kitab As-Siyam bab at-takhyir fi as-sham wal fitri fi safar, nombor 1122. Sunan Abi Daud Kitab As-Sham bab man ikhtar as-siyam, nombor 2406. Sunan Ibn Majah Kitab As-Siyam bab ma ja'a fi as-sham fi safar, nombor 1963. Ada kuat kan? Jadi tak pakat tak puasa kecuali Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah. Lafaz dibawa oleh Abu Daud sedikit berbeza lah. Beliau membawakan riwayat yang menyebutkan dalam sebahagian peperangan bukannya safar. Hadis riwayat Abu Daud lain sikit, bukan peperangan safar. Bukannya safar tapi peperangan, sebahagian peperangan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Qastalani pensyarah hadis Sahih Bukhari dah menegaskan safar atau perang yang dimasukkan bukanlah perang Badar dan Fathul Makkah. Perang ini bukan perang Badar. Okey, kesimpulannya, berbuka puasa dalam peperangan adalah lebih utama berbanding ketika safar, ketika musafir. Perang ini lebih utamalah untuk buka puasa. Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan komentar beliau, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berbuka puasa apabila berdekatan dengan pihak musuh, dengan tujuan menguatkan diri mereka meskipun ia berlaku ketika bulan safar. Ketika bukan safar, ketika bukan musafir, ketika perang ni, kalau kapur apa nak suruh tenaga, nak kena makan dah. Berbuka puasa memberi kekuatan pada mereka untuk menghadapi musuh. Haruskah mereka berbuka? Bolehkah? Molek. Ada dua pandangan, dan yang paling kuat ialah berbuka puasa. Moleknya berbuka puasa dah. Inilah pandangan Ibn Taymiyah. Beliau pernah memfatwakan pada tentera Islam ketika berhadapan dengan musuh Tartar di Damsyik. Lepas kalah di Baghdad tu, kerajaan habis. Lepas khalifah kena bunuh. Jadi nak pergi serai Syria Dimash dah. Syria lepas tu Mesir ke apa. Jadi Islam pun bergabung dah. Jadi masa tu Ibn Taymiyah lah antara panglima perang dah. Tidak ragu lagi bahawa berbuka puasa ketika perang lebih utama daripada berbuka puasa ketika safar dah. Bahkan keharusan berbuka puasa ketika safar merupakan tanda boleh berbukanya dalam keadaan ini perang lagi utama dah. Kalau kita kata lebih boleh buka puasa ketika musafir, lebih utama, lebih bolehnya ketika perang dah. Keharusan lebih utama kerana kekuatan yang diperlukan lebih penting daripada kekuatan ketika musafir ketika safar dah. Perang ni mati dah. Musafir boleh tentu mati lembek pun boleh apa dah. Kekuatan ini untuk dirinya dan seluruh orang Islam. Bukan untuk diri, untuk seluruh orang Islam dah. Kepentingan perang adalah lebih utama daripada safar. Kepentingan perang lebih utama daripada safar.
Jadi manfaat yang diperolehi daripada mujahid, orang yang angkatan tentera Islam ni, yang berbuka puasa lebih besar daripada manfaat orang musafir berbuka puasa. Allah SWT juga firman, mafhumnya, maksudnya, dan persiapkanlah segenap kemampuanmu daripada kekuatan. Soalan faiznya dulu. Kalau nampak tak kuat, tak makin, kena makin lah. Baru kuat lah. Baru sedia persiapkan kekuatan untuk lawan kafir. Perang lah. Berbuka ketika bertemu dengan musuh antara faktor kekuatan. Dah. Berbuka puasa ni faktor untuk kuat dah. Nabi Muhammad SAW mentafsirkan kekuatan sebagai memanah. Tujuannya tidak akan sempurna dan terhasil kecuali dengan mendapat kekuatan yang cukup melalui makanan lah. Makan cukup baru kakoh nak mana. Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada sahabat ketika mereka menghampiri musuh, sesungguhnya esok kamu akan bertemu dengan musuh dan berbuka puasa akan menjadikan kamu lebih kuat. Berbukalah, ia merupakan satu ketetapan azimah. Lalu kami berbuka puasa, pakai buka puasa habis. Okey, esok nak pergi ni sambil suruh buka puasa, maka buka puasa lah. Ibn Qayyim membuat kesimpulan hikmah daripada pensyaratan ini, berbuka puasa atas tujuan jihad lebih utama daripada musafir. Beliau kemudiannya meriwayatkan hadis yang dilaporkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya ini merupakan hari perang, berbukalah puasa. Ibn Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan daripada Ad-Darqutni daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu menyatakan beliau pernah keluar mengerjakan umrah bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Beliau meneruskan puasa sedangkan Rasulullah SAW berbuka puasa. Nabi puasa dah. Aisyah ni terus puasa dah. Menurut Ibn Qayyim maklumat ini tidak benar, tapi Ibn Qayyim kata salah. Darqutni riwayat ni. Beliau turut menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Tak betul tu. Dan riwayat tu dikritik secara dirajah oleh Ibn Qayyim. Kitab Darqutni dah. Hadis riwayat daripada dikritik oleh Ibn Qayyim. Rujuk Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, tahqiq Muhammad Nasiruddin Albani, cetakan ke-10 Al-Qahirah Maktabah Al-Mawarid tahun 2006. Faslun fi siyamihi sallallahu alaihi wasallam wal iftarihi fi safar. Juz 1 muka 232. Okey, itu tentang puasa. Dah tak betul lah. Aisyah puasa, Nabi tak puasa ketika pergi bulan Ramadan. Ketika nak umrah bulan Ramadan, tak betul dah. Jadi Nabi tak pernah umrah pada bulan Ramadan. Yang kedua, bukan sekadar perang, malah orang yang sedang berwukuf di padang Arafah lebih diutamakan untuk tidak berpuasa meskipun hari Arafah 9 Zulhijjah adalah hari yang sangat-sangat baik untuk berpuasa dah. Kita ni Malaysia ke bukan pergi Mekah, molek puasa 9 Zulhijjah tu hari Arafah. Tiba-tiba orang di padang Arafah lebih utama tak berpuasa, lebih utama tidak berpuasa di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Menurut ulama ini disebabkan orang yang sedang berwukuf memerlukan kekuatan tubuh badan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebabnya ulama kata dia perlu tenaga lah nak pergi bagi-bagi wukuf kena pergi melontar ke apa nak tawaf ke, perlu tenaga pada. Jadi dia kena simpan tenaga tu, dia kena molek buka puasa pada 9 Zulhijjah lah persediaan dia. Begitu juga perbincangan ulama tentang puasa hari Jumaat. Menurut perkiraan ulama, tujuan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya daripada mengutamakan hari Jumaat untuk berpuasa ialah kerana hari Jumaat diperuntukkan untuk amal ibadah yang lain seperti perbanyakkan salat, memperbanyakkan zikir dan perbanyakkan selawat. Jadi mereka memerlukan stamina dan yang kuat lah. Oleh kerana itu, kurang digalakkanlah untuk berpuasa pada hari Jumaat. Perbincangan tentang perkara ini masih panjang, namun inilah hujah yang paling kuat. Yang ketiga, perang Badar lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Fathul Mekah. Dalam Fathul Mekah, tentera Islam sangat ramai dan peperangan sebenarnya sedikit sahaja berlaku ketika Fathul Mekah. Kurang risiko lah. Berbeza dengan perang Badar yang mana jumlah tentera Islam jauh lebih sedikit dan keadaan perang jauh lebih gawat. Sikit orang Islam dah. Maklumat yang sahih membuktikan Rasulullah SAW dan para sahabat berbuka puasa dalam Fathul Mekah atau sahih riwayat. Jadi tidak pelik jika baginda dan sahabat berbuka puasa juga dalam perang Badar. Jadi tidak ada dalil yang kata yang sahih kata Nabi puasa pada bulan Ramadan ketika perang Badar. Jadi kita ambil hak tuaknya, ikut logiknya, hak kuatnya Nabi puasa lah. Nabi tidak berbuka puasa, sahabat berbuka puasa pada bulan perang Badar dah. Yang keempat, terdapat banyak hadis dalam membincang tentang hukum berpuasa ketika safar yang boleh dijadikan hujah. Artikel ini hanya meletakkan hadis yang khusus sahaja tentang berbuka puasa dalam perang Badar. Perang sahaja. Yang kelima, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyatakan dua noktah yang sangat penting. Pertama, hadis ini tidak bercanggah dengan kenyataan. Berbuka puasa lebih baik daripada berpuasa kerana puasa melemahkan fizikal badan. Yang kedua, meskipun begitu, sekiranya seorang itu memiliki kekuatan untuk berpuasa juga, itu lebih baiklah puasa ni. Fathul Bari jilid 6 maksud 8 ni.
Keadaan asalnya dia molek buka puasa kerana untuk kuat. Tapi kalau dia kuat lagi, dia molek puasa terus ke puasa lah. Imam Nawawi turut menyatakan puasa digalakkan kepada orang yang tetap dapat mengekalkan kekuatan fizikalnya. Dia molek puasa lah, terutama musafir lah. Hujah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid 8 muka surat 8 hingga 7. Ibn Hazm berpandangan haram berpuasa dalam safar musafir kerana hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan tiada kebaikan jika berpuasa dalam safar. Az-Zuhri pula berpandangan bahawa hadis menyarankan berpuasa dalam safar telah dimansuhkan. Itu Az-Zuhri. Jelasnya baginda Islam berbuka puasa ketika pembukaan kota Mekah. Pandangan ini berbeza dengan jumhur ulama termasuk menjadi pegangan mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i bahawa berpuasa diutamakan dalam safar kecuali bagi orang mengalami kesukaran seperti cuaca yang sangat panas sebagaimana yang berlaku dalam perang pembukaan kota Mekah. Okay, habislah kisah keempat dah. Kisah kelima panjang mana? Ni panjang pula dah. Kodeng. Tak ada dah. Ada kelah apa ni. Okey, sekat tu sajalah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.